Assalamualaikum murid-murid, selamat pagi semua. Apa khabar semua orang hari ini? Cikgu harap semua orang sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu. Okay, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam unit 15 yang bertajuk Sikap yang Baik. Jadi, objektif pembelajaran kita untuk hari ini ialah di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap murid-murid dapat mengenal pasti ayat penyata dan juga ayat tanya. Dan cikgu juga harap agar murid-murid tahu bagaimana cara untuk membina ayat penyata dan juga ayat tanya. Apa itu ayat penyata dan ayat tanya? Okey, mari kita belajar sama-sama. Okey, hari ini kita akan belajar dalam buku teks muka surat 93 dan 94. Okey, murid-murid boleh tengok dalam buku teks masing-masing ada cerita yang bertajuk Bersopan Santun untuk ayat penyata dan juga Bantu Membantu untuk ayat tanya. Jadi hari ini kita nak belajar dua-dua jenis ayat ini, ayat penyata dan juga ayat tanya. Okay, ayat penyata ialah, kita dah belajar sebelum ni, ayat penyata ialah ayat yang merupakan pernyataan. Okey, di belakangnya mesti ada tanda noktah ini. Yang cikgu bulatkan ni, tanda noktah. Okey, contoh ayat penyata ialah Adam bermain basikal di taman. Okey, ini contoh ayat penyata. Macam mana pula dengan ayat tanya? Okey, ayat tanya merupakan ayat untuk kita bertanya tentang sesuatu. Di dalam ayat tanya mesti ada kata tanya. Okey, contohnya mana kata tanya di sini? Mana. Jadi, di manakah rumah Amani? Okey, dia bertanya. Jadi, di belakangnya mesti ada apa? Mesti ada tanda soal. Pandai, okey? Ini ayat penyata dan juga ayat tanya. Untuk muka surat 93, mari kita baca sama-sama. Bersopan santun. Okey, yang pertama, amalan yang sopan. Okey, dia nak tunjuk kita amalan yang sopan. Maksudnya amalan yang baik. Okey, yang pertama ada duduk bersila. Ini contoh duduk bersila sewaktu makan. Jadi macam mana kita nak buat ayat? Ayat penyata di belakangnya mesti ada apa murid-murid? Tanda noktah. Pandai. Okey, ini tanda noktah. Mesti letak tanda noktah. Jadi ayatnya apa kita baca sama-sama? Jagu duduk bersila dengan sopannya. Okey, ini ditunjuk jagu duduk bersila dengan sopan. Dia menyatakan, dia penyata, ayat penyata. Jadi dia letak tanda noktah. Yang kedua, menutup hidung dan mulut. Normi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Okey, jadi ayat penyata mesti ada tanda noktah. Pandai. Okey, seterusnya. Menutup mulut. Amin menutup mulut semasa menguap. Ini juga merupakan amalan yang sopan. Bila kita ngantuk, bila kita menguap, mesti tutup mulut. Jadi ayat penyatanya berbunyi, Amin menutup mulut semasa menguap. Mesti ada tanda noktah di akhirnya. Okey, kemudian ada tulisan sila beratur. Macam mana kita nak buat ayat? Okey, kita boleh buat ayat Adam beratur sewaktu membeli makanan. Jadi tengok ni, cikgu letak tanda noktah. Ini merupakan ayat penyata. Dan yang terakhir, berjabat tangan. Apa maksud berjabat tangan murid-murid? Maksudnya ialah kita bersalam dengan kawan kita ataupun dengan orang lain. Okey, tengok. Ayat penyata yang kita boleh buat ialah Arif dan Rizal berjabat tangan. Okey, tengok ni. Mesti letak tanda noktah. Jangan lupa letak tanda noktah. Okey. Kalau ada tanda noktah, itu bermaksud ia merupakan ayat penyata. Baik, seterusnya kita nak tengok muka surat 94. Kita nak belajar tentang ayat tanya. Okey, kita nak baca tentang bantu membantu. Jom kita baca sama-sama. Ayah, barang-barang ini untuk siapa? Tengok ni. Ada tanda soal. Tanda soal bermaksud apa? Bermaksud ini merupakan ayat tanya. Jadi ayah dijawab. Barang-barang ini untuk mangsa kebakaran. Okey, ini ayat penyata. Ada tanda noktah. Ini jawapan ayah dia bagi. Kemudian dia nak tanya soalan apa ni? Di manakah? Dia nak tanya macam mana kita nak tulis ayat? Tengok sini nombor 1. Di manakah kebakaran itu berlaku? Okey, dia tanya. Di manakah kebakaran itu berlaku? Jadi dia letak tanda soal. Kebakaran itu berlaku di Kampung Aman. Okey, seterusnya dia nak tanya, bilakah? Okey, kita tak tahu dia nak tanya tentang apa. Jadi, kita boleh tengok apa yang ayah dia jawab. Ayah dia jawab, kebakaran itu berlaku semalam. Jadi, apa ayat yang kita nak buat? Kita tengok sini nombor 2. Bilakah kebakaran itu berlaku? Okey, dia tanya ayah dia, bila kebakaran itu berlaku? Jadi, kalau nak buat ayat tanya, mesti ada tanda soal. Okey, dan yang terakhir, dia nak tanya ayah dia ni apa? Kita tengok jawapan ayahnya.
Ayah akan ke sana dengan Pak Cik Musa. Ayah dia beritahu, ayah dia akan pergi ke kampung Aman dengan Pak Cik Musa. Jadi apa soalan yang sesuai untuk kita letak? Soalannya atau ayat tanya yang sesuai ialah, siapakah yang akan pergi ke sana dengan ayah? Okey, dia tanya ayah nak pergi dengan siapa? Okey, jadi kita letak siapakah? Okey, bilakah dan juga di manakah. Ini semua contoh ayat tanya. Jadi sekarang kita akan buat latihan di dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 19 dan juga 22. Kita nak buat latihan tentang ayat penyata dan juga ayat tanya. Baik, yang pertama aktiviti 4. Kita nak buat tentang apa ni? Cuba baca arahannya sama-sama. Susun perkataan untuk membina ayat penyata. Okey, susun perkataan untuk membina ayat penyata. Okey, contoh dia bagi. Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Okey, ini cerita tentang Nizam pergi ke pejabat pos. Jadi, dia susun. Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Okey, macam mana cara kita nak susun? Kita tengok cikgu buat yang nombor 2. Ada perkataan pelanggan, giliran, para, menunggu. Okey, mana satu yang nombor 1? Perkataan paling hadapan, mana satu? Para, okey. Cikgu dah pernah beritahu, setiap ayat mesti bermula dengan huruf besar ni. Para ni huruf besar, yang lain huruf kecil. Ini huruf kecil dan huruf kecil. Jadi, para mestilah perkataan yang pertama. Kemudian nombor 2 apa? Para pelanggan. Pelanggan menunggu giliran. Okey, bagus. Okey, jadi ayatnya kita tulis para pelanggan menunggu giliran. Okey, dia beritahu kita ini ialah ayat penyata. Jadi, di belakang ayat kita mesti ada tanda noktah. Jangan lupa tulis tanda noktah. Okey, kemudian yang nombor 3. Ada perkataan bising, tidak, berbuat, nizam. Okey, mana yang pertama? Pandai, nizam sebab bermula dengan huruf besar. Okey, kemudian nizam tidak berbuat bising. Okey, jadi ayatnya kita tulis nizam tidak berbuat bising. Jangan lupa letak tanda noktah. Ini merupakan ayat penyata. Okey, sekarang cikgu nak murid-murid cuba buat sendiri nombor 4 dan nombor 5. Mesti ikut apa yang cikgu dah tunjuk ni. Okey, tulis nombornya. Mana yang pertama, mana yang kedua dan seterusnya. Sekarang kita akan buat aktiviti 5 dalam muka surat 22. Kita baca arahannya sama-sama. Lengkapkan dialog dengan ayat tanya. Okey, jadi sekarang dia minta kita untuk tulis ayat tanya. Okey, kita baca dulu ceritanya sama-sama. Farhana baru berpindah ke sekolah Devi. Dia berbual-bual dengan Devi. Jadi, Farhana ni baru berpindah ke sekolah yang baru. Jadi, dia nak berkenalan dengan Devi. Okey. Kalau kita tak tahu soalannya apa, murid-murid tengok sini, kenapa kita tahu ni soalan? Sebab di belakang dia ada tanda soal. Jadi mesti guna ayat tanya, okey? Kalau kita nak tahu ayat tanya apa yang sesuai, kita mesti tengok jawapannya dulu. Okey, contoh yang pertama. Farhana jawab, nama saya Farhana binti Hasnan. Jadi apa agaknya soalan yang sesuai? Siapakah nama kamu? Okey, dia tanya nama Farhana ni. Jadi Devi tanya, siapakah nama kamu? Jadi Farhana jawab, nama saya Farhana binti Hasnan. Okey, nombor 2. Farhana kata, saya tinggal di Kampung Permata. Jadi Devi tanya dia apa? Di manakah kamu tinggal? Dia tanya tempat Farhana tinggal. Okey, nombor 3. Saya berpindah ke sini minggu lepas. Okey, ini ialah waktu bila dia berpindah ke tempat mereka yang sekarang. Jadi, soalannya apa murid-murid? Soalannya ialah, bilakah kamu berpindah ke sini? Okay, dia tanya bila awak berpindah ke sini? Jadi, Farhana jawab, saya berpindah ke sini pada minggu lepas. Okey, untuk soalan yang seterusnya, cikgu nak murid-murid cuba jawab sendiri. Okey murid-murid, sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan selalu. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.